Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali rentasan berita edisi 1441. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Jangan jadi bodoh sombong. Benarkah Zahid mangsa pendakwaan terpilih Tun M? Antara bijak pandai dan buta tuli. Presiden PAS sebenarnya ulama atau ahli politik? Salam bahagia. Polemik perkauman dan agama sempit yang makin menjadi-jadi ketika ini sangat tidak selamat untuk kelangsungan negara berada dalam keadaan sejahtera dan harmoni. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu semua pihak menghentikan polemik perkauman kerana semua rakyat dijamin hak sama rata dan keadilan. Merujuk modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi yang dilancarkan Kementerian Pendidikan pada 19 Ogos lalu, Anwar berkata ia hanya disasarkan kepada murid beragama Islam dan tiada paksaan bagi bukan Islam untuk mempelajarinya. Mata pelajaran ini untuk anak-anak Islam dalam pendidikan Islam. Tanyalah dulu, jangan marah dulu. Kalau hari ini saya datang ke Little India, pelampau-pelampau ini akan kata Anwar jaga India sahaja. Bila soal Melayu, termasuk teks anak-anak Islam baca hadis, ada pula yang kata Anwar ni jaga Islam sahaja. Semua tak kena, kata beliau. Perdana Menteri berkata demikian ketika melancarkan program Lestari Niaga at Kuala Lumpur di Medan Selera Madani di Kompleks Tun Sambandan semalam. Anwar berkata adalah menjadi tanggungjawabnya sebagai pemimpin untuk memastikan Islam dihayati dan difahami dengan betul. Modul hadis itu bertujuan memupuk penghayatan hadis bermula di peringkat sekolah antara lain untuk memupuk semangat kasih sayang selain menerapkan kefahaman agama khususnya dalam kalangan pelajar serta guru yang beragama Islam. Program rintis modul itu akan dilaksanakan di 61 sekolah menengah kebangsaan agama SMKA dan 228 sekolah agama bantuan kerajaan SABK seluruh negara. Sebelum ini terdapat beberapa pertikaian mengenai pelaksanaan modul itu, antaranya daripada Majlis Perundingan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan juga Taois yang membantah perkara itu dan mendakwa ia bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan serta hak kebebasan beragama. Bagaimanapun Kementerian Pendidikan menjelaskan modul itu hanya diajar kepada murid beragama Islam. Dalam pada itu, Kerajaan Perpaduan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang memainkan sentimen sedemikian untuk menyemai perpecahan dalam negara kerana pentadbirannya akan mempertahankan hak semua rakyat Malaysia, bukan hanya orang Melayu tambahnya. Saya tidak bersetuju menggunakan akta hasutan terhadap mereka yang mengkritik Perdana Menteri. Tetapi jika pihak tertentu mengheret Sultan Selangor, Sultan Kedah dan Sultan Johor ke dalam perkara ini, saya tidak akan campur tangan apabila pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap mereka. Biarlah polis, Jabatan Pegawai Negara dan Badan Kehakiman menjalankan kerja mereka. Mudah memburukkan orang lain, berselindung di sebalik jubah dan serban. Saya tidak ada apa untuk dikritik, tetapi tindakan akan diambil jika ia melibatkan sentimen kaum dan agama, katanya pada majlis ceramah di Pulai malam semalam. Kamu guna sentimen hasut orang Melayu, benci kaum Cina. Kamu hasut orang, guna agama menyatakan kita semua macam kafir. Saya tegaskan di sini, saya tidak akan bertolak ansur, katanya. Seterusnya, Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata beliau tidak kisah dan mampu bersabar walaupun sering dikecam serta dicerca pembangkang. Namun jika ada sesiapa termasuk pembangkang menyentuh isu raja-raja, beliau berkata maka mereka perlu menanggung akibatnya sendiri. Saya nak beritahu jika kecam saya boleh sabar. Kamu kecam raja, itu nasib kamu. Saya sudah beritahu berulang kali bulan lalu, saya tidak bersetuju akta hasutan dikenakan terhadap sesiapa yang mengkritik Perdana Menteri. Jika fitnah, kita ambil tindakan undang-undang fitnah. Demikianlah pesanan yang diberikan Perdana Menteri berhubung isu menggunakan sentimen 3R, terutamanya yang menghina atau mempersendal raja-raja Melayu. Motifnya sangat mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Anwar tidak akan mengambil tindakan jika dirinya dicerca dan dimaki. Tetapi jika ada antara mereka yang masih berdegil melibatkan isu 3R, sila tanggung sendiri.
ini. Jangan pula nanti ada puak yang tidak faham akan menuding jari kononnya tiada kebebasan bersuara di bawah kerajaan perpaduan. Ada pula pihak yang menyatakan kononnya mereka dizalimi. Adakah kebebasan bersuara itu membolehkan semua orang memfitnah, mencerca, mengganggu gugat ketenteraman, membuat kegentaran awam dan menyebarkan berita palsu ikut suka hati mereka? Berani buat, berani tanggung. Bodoh tak boleh diajar, cerdik pula tak boleh ditumpang. Sejak dari awal, UMNO yakin dan percaya bahawa Presiden mereka, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi adalah mangsa pendakwaan politik yang dilakukan ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad dilantik sebagai Perdana Menteri ke-7 sejurus selepas pilihan raya umum ke-14. Ia ternyata jelas dalam salah satu daripada 11 alasan pendakwa raya memperakui bahawa pendakwaan dilakukan secara tergesa-gesa sedangkan siasatan tidak sempurna boleh menjejaskan kredibiliti Pejabat Peguam Negara AGC dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang diperlihatkan menjadi alat pembunuhan musuh politik oleh pihak berkuasa. UMNO berharap titik hitam di dalam sejarah perundangan negara sehingga sistem dan institusi keadilan didakwa diperalatkan mesti dinoktahkan segera. Setiausaha Agungnya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Disuki berkata, UMNO berpendirian tegas agar situasi itu tidak perlu lagi berulang. AGC dan SPRM mesti terus bebas dan berani melaksanakan amanah mereka tanpa rasa takut dan pilih kasih terhadap mana-mana pihak, termasuklah terhadap pimpinan dan ahli UMNO sendiri. Katanya menerusi kenyataannya semalam. Menurutnya seluruh keluarga besar UMNO menzahirkan rasa syukur dengan keputusan Peguam Negara memberhentikan pendakwaan ke semua baki 47 kes pertuduhan yang dihadapi Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ini bagaikan mengesahkan satu memo taklimat yang tular jika benar keabsahannya beberapa minggu lalu yang disediakan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib kepada Peguam Negara ketika itu Tan Sri Tommy Thomas yang telah mencadangkan bahawa tiada apa-apa pertuduhan boleh dibuat ke atas Ahmad Zahid kerana tiada sebarang keterangan serta bukti menjurus kepada sebarang pelakuan jenayah adalah sesuatu yang amat menggemparkan, katanya. Namun dakwa Ashraf 2 hari selepas tarikh memo tersebut dibentangkan kepada Tommy, pendakwaan tetap dilakukan secara tergesa-gesa seolah-olah ada tangan gaib berniat jahat yang membuat pengarahan. Dengan keputusan ini maka semakin jelaslah kerakusan kepimpinan Tun Mahathir dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang sanggup menganiayai pemimpin UMNO dengan memperkakaskan institusi-institusi perundangan demi dendam untuk menghancurkan parti ini, dakwa beliau. Untuk rekod, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi semalam dilepaskan tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi daripada 47 tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi yang diasaskan. Hakim Datuk Colin Lawrence Sekwara melepaskan tanpa membebaskan Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Muhammad Dasuki Mukhtar yang memaklumkan bahawa Jabatan Peguam Negara ingin menghentikan semua prosiding terhadap Zahid pada peringkat ini. Bagaimanapun Peguam Bela Datuk Hisham Teh Pohtik memohon supaya Zahid dibebaskan daripada semua tuduhan kerana ia tidak adil kepada anak guamnya berikutan tuduhan ke atasnya tergantung tanpa ada kepastian. UMNO Kedah percaya keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur merupakan satu tindakan yang tepat. Pengerusinya Datuk Seri Mahzir Khalid berkata, UMNO negeri itu turut menzahirkan kesyukuran atas keputusan tersebut sekaligus membuktikan kebenaran akhirnya tertegak memihak kepada Ahmad Zahid. Sesungguhnya keputusan hari ini adalah merupakan berita yang baik buat parti UMNO. UMNO Kedah percaya kemenangan ini sangat membantu ahli parti untuk membina semula semangat dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang, katanya dalam kenyataan semalam. UMNO Pulau Pinang pula menyifatkan Ahmad Zahid dijadikan mangsa pendakwaan terpilih apabila dituduh di mahkamah di atas 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram AMLA membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Susulan daripada itu, UMNO Pulau Pinang akan terus memberi sokongan kepada Ahmad Zahid sebagai Presiden UMNO Malaysia dan pengerusi Barisan Nasional BN Pusat. UMNO Pulau Pinang menzahirkan rasa syukur dengan laporan berita berkaitan Zahid yang dilepaskan tanpa dibebaskan daripada 47 pertuduhan AMLA membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Bagi kami, tindakan pihak pendakwaan memohon untuk prosiding dihentikan adalah selaras dengan peruntukan perkara 145 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 254 Kanun Prosedur Jenayah,
katanya dalam satu kenyataan hari ini. Berdasarkan 11 alasan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan terhadap Ahmad Zahid, perkara itu seharusnya memberi pengajaran kepada semua pihak. Perlu diingat bahawa permohonan DNAA daripada pihak pendakwaan untuk menamatkan prosiding sementara membuat siasatan lebih terperinci adalah budi bicara peguam negara dan diputuskan oleh pihak mahkamah. Jom Channel amat menghormati proses dan keputusan mahkamah. Namun demi prinsip keadilan dan accountability, peguam negara harus memberikan penjelasan terbuka berkenaan faktor yang mendorong kepada keputusan tersebut. Rakyat ingin tahu. Penjelasan ini adalah penting untuk memastikan keyakinan orang ramai dan masyarakat antarabangsa terhadap sistem perundangan negara sentiasa terpelihara. Noktah. Penjelasan yang sempurna dan holistik perlu dibuat kepada rakyat untuk setiap keputusan mahkamah, terutamanya kes berprofil tinggi untuk mengelak sebarang persepsi dan tanggapan buruk terhadap kedaulatan undang-undang yang dijunjung tinggi sebagaimana yang termaktub dalam rukun negara. Nampaknya pelepasan tanpa pembebasan DNAA Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan telah menimbulkan pelbagai kritikan yang berlega ke atas kes itu di media sosial, memberi satu petanda untuk menyegerakan reformasi undang-undang. Menurut Timbalan Ketua Penerangan Keadilan Malaysia, Chua Wee Kiat, pembebasan kuasa di antara peguam negara dan pendakwa raya amat perlu disegerakan bagi mengurangkan kritikan ke atas kerajaan sekiranya hal yang sama berulang pada masa hadapan. Berarti ini sangat mengejutkan rakyat Malaysia di mana peguam negara ingin memberhentikan sebuah prosiding terhadap Ahmad Zahid yang merupakan Timbalan Perdana Menteri. Selain itu, saya rasa perlu diberikan penjelasan terhadap DNAA. Menerusi DNAA, orang yang kena tuduh memang akan dilepaskan daripada pertuduhan yang sedang dihadapi ketika itu. Bagaimanapun individu itu pada bila-bila masa boleh dihadapkan balik ke mahkamah atas pertuduhan yang sama. DNAA membolehkan pendakwaan semula dengan bukti yang lebih kukuh dan ini akan mendorong kepada pendakwaan yang tidak dapat dicabar pihak defendant, katanya dalam kenyataan hari ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Rawang itu, apabila peguam negara dan pendakwa raya bukanlah orang yang sama, keadaan dan profesionalisme pasukan perundangan akan lebih dipertimbangkan dan diyakini rakyat. Oleh itu, kerajaan perlu segerakan reformasi terhadap peranan peguam negara dan pendakwa raya yang terletak pada individu sama perlu dipisahkan supaya keyakinan rakyat terhadap sistem perundangan semakin meningkat. Tambahan pula, tiada lagi perdebatan serta kesangsian bahawa kerajaan berperanan atau campur tangan dalam kes mahkamah, ujarnya. Mengenai kes DNAA berkenaan, Wikiat berpandangan hakim tentunya akan membebaskan tertuduh sekiranya pihak pendakwaan kekurangan bukti kukuh atau tidak mahu meneruskan kes tersebut. Saya mempunyai pemikiran yang sama dengan Hakim Colin Lawrence. Jika pihak pendakwaan tidak dapat bukti yang kukuh atau tidak ingin meneruskan lagi pertuduhan ini, maka masa kehakiman yang berharga akan menjadi sia-sia dan duit pembayar cukai juga akan dibazirkan, katanya lagi. Dalam kenyataan pasukan guaman Zahid, teori konspirasi politik diambil kira dengan mengaitkan nama bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan ucapan awal pasukan pendakwa raya bahawa Zahid tidak menggunakan wang Yayasan Akal Budi yang diasaskannya untuk tujuan kebajikan. Namun sebaliknya, hal itu dibuktikan dengan berpuluh juta telah dibelanjakan untuk urusan kebajikan dan diakui oleh saksi pendakwaan sendiri. Pelbagai komen termasuk yang cerdik pandai, malah tidak kurang yang buta tuli tentang perundangan, menghitari media sosial sejak semalam berikutan pembebasan tanpa dilepaskan DNAA Timbalan Perdana Menteri Malaysia itu. Termasuk tomahan pihak tidak bertanggungjawab. Kononnya Perdana Menteri Malaysia terlibat dalam keputusan berkenaan atau kerajaan perpaduan menekan institusi kehakiman. Berikut adalah fakta yang rakyat perlu tahu berhubung pembebasan tersebut. Pertama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiada penglibatan atau pengaruh ke atas keputusan mendakwa atau memberhentikan apa-apa pertuduhan. Ini jelas diperuntukkan dalam Undang-Undang S376 Kanun Tata Cara Jenayah Perkara 145/3 Perlembagaan. Kedua, keputusan mendakwa atau melepaskan adalah kuasa peguam negara dan tidak perlu merujuk kepada Perdana Menteri Perkara 145/3 Perlembagaan. Yang ketiga, perlembagaan tidak memberi ruang atau peluang campur tangan oleh Perdana Menteri dalam perihal pendakwaan. Yang keempat pula, permohonan peguam negara hanya untuk pelepasan tanpa pembebasan DNAA
oleh sebab siasatan lanjutan yang mungkin dapat menemui keterangan memperkuatkan lagi atau melemahkan kes pendakwaan seperti mana-mana pertuduhan tanpa kira latar belakang tertuduh. Suatu pendakwaan tidak harus dilakukan secara tergesa-gesa. Inilah jaminan hak asasi dan keadilan yang termaktub dalam perlembagaan yang dihormati oleh Kerajaan Perpaduan. Manakala yang kelima, pelepasan tanpa pembebasan bermakna seseorang itu boleh didakwa pada masa akan datang dan keputusan mendakwa seharusnya bergantung kepada keterangan baharu hasil siasatan lanjutan yang bakal ditemui dan bukannya oleh sebab perbezaan politik atau kebencian. Dan yang terakhir, inilah keindahan sistem keadilan jenayah. Pendakwaan oleh peguam negara dan sabitan oleh mahkamah hanya berdasarkan fakta keterangan dan undang-undang, bukannya emosi, simpati, kebencian atau sebagainya. Dalam isu ini jelas undang-undang tidak memihak kepada sesiapa tanpa mengira pangkat atau jawatan. Percaya atau tidak, itu terpulang kepada pertimbangan masing-masing. Ada otak pakai, ada cerdik, jangan jadi bingai. Ada bijak, jangan pula digadai. Tentunya ramai di luar sana di antara para penonton rentasan berita adalah para pengikut PAS. Kali ini kami bawakan kritikan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang atas kapasiti beliau sebagai ahli politik. Jangan marah-marah. Ayo kita hadam bersama. Sedarkah anda apabila Abdul Hadi berbicara, kayu ukurnya adalah untuk menang persepsi politik beliau? Apabila beliau naik pentas, beliau akan serang ahli politik lain juga untuk mencipta persepsi. Cuma agak melampau apabila beliau sandarkan dalil Al-Quran dan hadis kepada musuh politik PAS. Jika beliau sebut ayat Al-Quran lawan orang kafir, ketahuilah ayat-ayat itu perlu difahamkan bukan kepada kafir yang bernegara di Malaysia. Kafir dalam Al-Quran itu kafir pelampau, setaraf penentang Allah dan Nabi Muhammad SAW. Adapun yang menentang Hadi dan partinya tidak layak disandarkan pada ayat tersebut, termasuk ahli parti gerakan yang sebelum ini membantah pengajaran modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Mereka boleh difahamkan lagi, mereka bukan mengangkat senjata. Menurut Ahmad Syahir Muhammad Shah di Malaysia, ada dua parti yang dasarnya Al-Quran dan hadis, PAS dan juga Amanah. Perbezaan hanyalah ijtihad pendekatan. Jika PAS tuduh Amanah dengan DAP, ketahuilah juga PAS kini bersama gerakan. Jika PAS tuduh dasar DAP adalah sekular, dasar gerakan adalah liberal. Jika PAS boleh guna kaedah fiqh untuk terima gerakan, Amanah juga guna kaedah fiqh yang sama, terima DAP. Tetapi Presiden PAS menuduh Amanah bersama DAP sekadar nak menang pilihan raya. Itu tuduhan berat. Apakah Abdul Hadi lupa PAS pernah bersama DAP nak menang beberapa kali pilihan raya sejak 1999? Setakat ini belum ada rekod PAS menang dengan gerakan, tegas Syahir. Tambah beliau, PAS juga berpakat dengan banyak parti bukan Islam di Sabah dan juga Sarawak untuk tebuk atap ketika langkah syaratan PAS mencari kerajaan persekutuan selama 33 bulan. Semua tahu apa terjadi pada Malaysia ketika itu. Sudah menang, tiada satu pun gagasan Islam yang dibawa PAS. PAS juga bagi 20 kerusi kepada gerakan di Pulau Pinang untuk tujuan menang pilihan raya negeri baru-baru ini. PAS hanya bertanding 10 kerusi. Gerakan pula 20 kerusi, bersatu 10 kerusi. PAS juga sedang sibuk dengan sekutu-sekutunya untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan, kononnya atas nama demokrasi, mengiyakan pembelian-pembelian ahli parlimen untuk menjatuhkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita perlu lihat PAS sebagai parti politik. Apabila mereka buat halal, apabila orang lain buat ikut kehendak DAP. Apakah jin yang merasuk PAS sampai takut sangat kepada DAP? Orang PAS yang keluar Amanah bukan tukar agamanya. Asasnya adalah perkara ijtihad dalam politik. Amanah membawa naratif berbeza dengan PAS. Apa naratif Amanah? Tidak guna nama Islam pada parti sebab parti bukan agama. Ia dibuat oleh manusia, terdedah dengan pelbagai fitnah dan persepsi jahat. Baru saja tubuh Amanah, Presiden PAS dah gelar khadam DAP. Inilah tanggungjawab pimpinan awal Amanah. Ujar beliau yang merupakan naib ketua pemuda Amanah Negeri Sembilan. Mesej Islam yang dibawakan Amanah dalam bentuk dakwah yang lebih universal dengan pendekatan mendidik dan memahamkan orang Islam dan bukan Islam tentang Islam. Syahir menambah Amanah memperkenalkan konsep Islam rahmatan lil alamin. Amanah juga yang menterjemahkan konsep rahmah secara praktikal dan difahami oleh rakyat. Bukan hanya bermain isu-isu yang puluhan tahun berulang setiap kali pilihan raya seperti hudud, RUU 355, arak dan juga judi. Adakah perjuangan Islam hanya terhad ke arah itu sahaja? Takkan tiada seorang pun ulama dalam Dewan Ulama PAS boleh berfikir lebih jauh ke depan. Amanah mengimbangi politik Malaysia yang perlukan citra Islam yang sebenar, bukan Islam celupan
atau penghukum. Amanah masuk politik untuk mengetengahkan polisi-polisi negara yang mempunyai nilai-nilai Islam yang menjamin hak warga negara. Apakah ia bukan jaminan yang baik untuk Islam berikan? Jaminan bukan bermakna mengikut kehendak tanpa peraturan. Amanah juga menjadi benteng ekstremisme agama di Malaysia. Semua kalam pelampau ditolak dengan hujah dengan matlamat memastikan Malaysia tidak menjadi seperti negara-negara Islam yang musnah kerana pelampau agama. Banyak negara Islam musnah kerana pelampau yang akhirnya berantakan sehingga ke hari ini. Fikrah ini sangat jelas. Kebetulan PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram, figur amanah yang telah menterjemahkan nilai Islam pada amanah di peringkat nasional, telah meninggalkan kita dengan dua tempat ini untuk dipertahankan. Bukan mempertahankan batang tubuh almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub, tetapi lebih besar fikrah dan perjuangan amanah yang ditunjukkan almarhum adalah yang lebih utama untuk dipertahankan. Amat malang, pentas ceramah PN tidak sedikit pun ada ucapan terima kasih kepada almarhum. Yang ada hanyalah DAP dan DAP, sindir syahir. Islam di Malaysia tidak akan menjadi semakin baik jika kebencian yang dimainkan PAS dan PN dibiarkan. Mereka pun bebas bercakap atas jasa Pakatan Rakyat yang PAS pernah bersama dahulu. Tetapi akhirnya kebebasan ini menjadi pemecah belah kepada perpaduan Malaysia. Jika Abdul Hadi membina persepsi amanah ditubuhkan sekadar untuk menang pilihan raya, ia hanyalah kalam dusta daripada Presiden PAS yang digelar ulama. Ulamakah begitu? Atau sekadar ahli politik seperti yang lain? Letak duduknya. Jika kamu ingat kamu sahaja pejuang Islam, jangan ingat orang lain tidak memperjuangkannya. Fikir-fikirkan dan tolong jangan perasaan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun yang tertera. Saudara rakyat kami sampaikan demi Malaysia tercinta. Teruskan bersama kami. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.